Okey, sekarang kita tengok peranan hormon dalam mengawal atur kitar haid. Okey, kitar haid ini dia tetap setiap 28 sekali setiap 28 hari. Okey, dikawal oleh hormon. Kenapa dia boleh tetap? Sebab dia dikawal oleh hormon. Okey, hormon yang terlibat dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Okey. Okey, dirembeskan oleh kelenjar pituitari dan juga ovari. Okey, hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari ialah hormon perangsang folikel iaitu FSH dan hormon lutein, okey, LH. Okey. Yang mana mengawal perubahan dalam ovari, mana yang ini hormon FSH dan hormon LH ini mengawal perubahan dalam ovari. Kalau yang dirembeskan oleh ovari iaitu estrogen dan juga progesteron, dia kawal perubahan dalam uterus. So kita ada dua, satu untuk kawal perubahan dalam ovari, satu lagi kita kawal perubahan pada uterus. Okey, sekarang kita tengok macam mana. Okey, first kali FSH, okey, kelenjar pituitari akan merembeskan FSH. FSH pula dia akan merangsang perkembangan folikel dalam ovari. Okey, nampak tak? Okey, perkembangan folikel daripada folikel primer, dia jadi folikel sekunder, lepas tu dia jadi folikel graft. Okey, dan juga dia apabila FSH dirembeskan, oosit sekunder dalam folikel primer ini, okey, dia akan berkembang menjadi oosit sekunder yang mana daripada dalam bila dia berada dalam folikel primer, dia oosit primer. Okey, bila FSH dirembeskan, okey, nampak tak ini, apabila FSH dirembeskan, dia meningkat, nampak tak perubahan kepada folikel. Okey, folikel ni lapisan sel yang mengelilingi oosit tu lah. Okey, so dia akan merangsang oosit primer untuk berkembang. Berkembang tu kita belajar itu dia melalui proses meiosis 1 lah. Dia akan membentuk oosit sekunder. Okey, yang mana dia terdapat dalam folikel sekunder, kemudian folikel itu akan membentuk folikel graft. Yang terdapat dalam folikel graft itu adalah oosit sekunder. Nampak tak? Ini adalah folikel graft. Nampak tak? FSH meningkat, dia punya perubahan dia dekat sini. Nampak tak? Okey, ni FSH meningkat. Okey, kemudian sel-sel folikel primer dan sekunder, okey, sel-sel ni yang keliling ni, sel-sel ni, okey, dia merembeskan hormon estrogen. Dia merembeskan hormon estrogen yang mana dia berfungsi untuk memperbaiki dan memulihkan endometrium selepas haid. Nampak tak? Ini hari pertama selepas haid. Okey. Okey, nampak tak? Kemudian ini hari pertama haid lah. Ni. Okey. Nampak tak? Bila FSH meningkat, lepas tu estrogen pun meningkat. Semakin meningkat. Apa berlaku pada linik endometrium, yang ini menunjuk kepada perubahan linik endometrium. Okey, nampak tak? Yang ini pun turut meningkat juga, turut menebal. Okey, so bila estrogen dirembeskan, berlakunya pemulihan pada linik endometrium. Okey. Okey. Apabila kepekatan hormon estrogen mula meningkat, okey, penghasilan FSH menurun. Nampak tak? Bila dia semakin meningkat, FSH ni menurun pula. Okey, pasal apa dia menurun? Sebab kita nak elak daripada nak hentikan perkembangan folikel yang baru. Supaya perkembangan folikel yang baru dapat dihentikan. Nampak tak kat sini? Ada lagi folikel yang lain. Kalau kita FSH ni terus dirembeskan, folikel yang lain akan ikut sama, dia akan mengalami perkembangan lah daripada oosit primer jadi sekunder. So dia berderet kat sini. Okey, sebab setiap bulan kita hanya membebaskan satu ovum sahaja, satu oosit sekunder sahaja.
Okey, so kita tak maulah banyak yang keluar, so dia akan hentikan yang lain dulu, yang lain stop dulu. Okey, folikel oosit primer yang lain stop dululah. So dia hentikan perkembangan folikel yang barulah. Okey, sebab oosit sekunder ada dalam folikel primer kan. Okey. Okey. Kemudian nampak tak? Apabila estrogen cukup tinggi, apa dia buat? Dia akan okey, apabila perkataan estrogen menjadi cukup tinggi, FSH akan direncatkan. Nampak tak? Bila ni tinggi, ni naik sikit. Lepas tu bila ni tinggi, dia akan direncatkan. Dia terus turun. Direncatkan. Manakala dia akan merangsang perembesan LH. Nampak tak? Bila estrogen meningkat, FSH direncatkan. Tadi dia menurun saja. Okey, bila estrogen dirembeskan, FSH dia punya rembesan dia, perembesan dia menurun. Okey, kuranglah perembesan dia. Okey, tetapi bila estrogen ini tinggi, okey, dia akan terus merencatkan FSH. Nampak dia terus turun, terus datar. Okey, manakala dia akan merangsang perembesan LH. Untuk apa perembesan LH? Adalah akan LH yang tinggi, okey, akan merangsang pengovulan, iaitu pembebasan oosit sekunder. Ni pengovulan. Okey, ni pengovulan. Nampak tak? Ni ovulasi. Okey. Okey. Selepas pengovulan, folikel graf yang tinggal ini yang tinggal ini, okey, tisu ini dia akan membentuk folikel graf ini akan membentuk satu gumpalan tisu. Ni yang kita panggil sebagai corpus luteum. Ni corpus luteum. Okey, corpus luteum ini pula dia akan merembeskan progesteron. Bila nampak tak? Bila terbentuknya corpus luteum, akan berlakunya perembesan progesteron. Okey. Estrogen terus dirembeskan. Okey. Pada masa ni estrogen terus dirembeskan. Okey, nampak tak? Bila hormon progesteron dirangsang, okey, apa jadi? Lebih pembentukan lebih lagi tisu endometrium. Nampak tak kat sini? Okey. Untuk apa? Untuk maksudnya lebih endometrium tu terus dia lebih menebal lah, dan terus menebal. Okey, dan dia ada banyak kapilari darah lah. Okey, dia ada merangsang pembentukan lebih lagi tisu endometrium dan kapilari darah. Untuk apa dia terus menebal? Untuk persediaan untuk penempelan embrio. Okey. Okey. Hormon progesteron menghalang penghasilan LH. Nampak tak? Bila ini tinggi, LH dan FSH dia mendatar. Dia menurun lah. Dia menghalang penghasilan FSH dan LH oleh kelenjar pituitari. Tetapi kalaulah persenyawaan tak berlaku, corpus luteum itu akan terurai dan aras hormon progesteron akan berkurang. Nampak tak? Bila tak ada persenyawaan, dia akan terurai lah. Ni dia terurai. Okey, so tak ada perembesan hormon progesteron, dia berkurang. So apa jadi dekat dinding endometrium? Dia akan terluluh lah, dan disingkirkan daripada badan sebagai darah haid melalui faraj. Okey, dan dia akan sebagai hari pertama lah, ni hari pertama haid. Dan kitar ini akan berulang kali lah. Okey.